Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Anak-anak murid, cikgu semuanya sihat. Cikgu harap semuanya ceria dan gembira. Hari ini bersama saya, Cikgu Ashila akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran kemahiran asas pertanian perkebunan bagi KSSM-PK kefungsian rendah dalam tajuk penyediaan dan kebersihan ruang tanaman. Jom kita belajar sama-sama. Okey anak-anak, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.1 iaitu mengecam ruang tanaman yang digunakan. Manakala bagi standard kandungannya adalah memilih alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk ruang tanaman sama ada medium tanaman atau bahan kita semula. Bagi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir sesi pembelajaran, murid akan dapat menamakan alatan dan bahan yang sesuai digunakan dalam penyediaan ruang tanaman. Yang kedua, menyatakan fungsi alatan dan bahan yang sesuai digunakan dalam penyediaan ruang tanaman. Okey anak-anak, cuba lihat gambar di atas. Nampak cantik kan tanaman mereka ni, kawasan tanaman mereka nampak cantik, nampak tersusun dan bersih. Nampak tak bahawasanya ruang tanaman ni bila bersih, dia bukan sahaja mempengaruhi kecantikan visual kita. Kita tengok nampak cantik, sedap mata memandang. Tapi juga dia mempengaruhi kepada kesihatan tumbuhan kita. Kalau kawasan tanaman kita ni cantik, dia akan menjadikan pokok kita lebih hidup segar, dia kurang kurang penyakit. Jadinya ianya menyebabkan tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan sihat. Sama macam manusia kan. Kalau manusia tu kotor, tak terurus, tak bersih, jadi banyak penyakit akan datang dan hinggap kepada mereka. Betul kan? Okey, jadi untuk kita bersihkan kawasan tanaman kita ataupun kita nak sediakan kawasan ruang tanaman kita, kita perlukan alatan. Di sini cikgu nak tunjukkan dan terangkan apa dia jenis-jenis alatan yang kita gunakan dalam penyediaan dan kebersihan ruang tanaman. Okey, kita lihat yang pertama, tong penyiram. Yang warna hijau tu, itu tong penyiram di mana fungsi dia adalah untuk menyiram pokok dan tanaman termasuk sayur-sayuran. Selain itu, dari segi penyediaan kawasan tanaman, dia boleh membantu untuk mencuci kawasan sekitar ataupun alatan yang kotor. Okey, ini adalah contoh bagaimana tong penyiram ini berfungsi. Kamu selalu nampak kan dekat kebun ataupun di sekolah bagaimana tong penyiram ni berfungsi? Ada sesetengah dia menggunakan bilik air ataupun getah paip kan. Jadi ini pun salah satu alat yang boleh digunakan dalam penyediaan dan kebersihan ruang tanaman. Seterusnya, alatan yang kedua adalah cangkul. Cangkul ni ada besar, ada yang kecil. Yang besar, yang kecil sama je fungsinya, iaitu untuk menggembur dan memecahkan tanah. Tanah yang besar-besar tu ataupun tanah yang keras, kita gembur dan pecahkan tanah. Atau fungsi dia untuk membuat parit dan lubang tanaman. Sebab kita nak sediakan ruang tanaman kan. Jadi fungsi cangkul ni sebenarnya amat penting untuk kita gemburkan tanah, pecahkan tanah dan juga membuat parit ataupun lubang tanaman. Ini adalah contoh fungsi cangkul. Macam pakcik ni buat, dia sedang membuat lubang ataupun apa dia? Mungkin saliran air bagi penyediaan kawasan
tanaman dia. Dia sedang membuat penyediaan di situ kita nampak. Rumput-rumput pun sedang dibersihkan, kan? Alat yang ketiga ialah pencakar. Pencakar ni ada yang besi, ada yang plastik. Yang cikgu tunjuk di atas ni adalah yang besi. Fungsi dia tak sama. Dia nak meratakan tanah ataupun mengumpul sampah, rumpai atau daun kering. Untuk yang besi, selalunya dia boleh digunakan untuk mencampur dan adun tanah yang padat. Hampir sama seperti cangkul tadi. Kita lihat macam mana pencakar besi ini digunakan. Dia nak kumpul sampah kan? Ini adalah fungsi alatan pencakar besi. Kita lihat macam mana pencakar besi ini digunakan. Dia nak kumpul sampah kan? Alat seterusnya, yang keempat, ialah sudip tangan. Sudip nama sama macam yang Kak masak tu, tapi ia dia sudip tangan yang kita gunakan untuk penyediaan ruang tanaman. Fungsi dia adalah untuk menggali ruang kecil untuk menanam pokok. Sebab kita sedang menyediakan ruang tanaman, jadinya kita perlukan yang kecil-kecil ni. Kalau kita gunakan cangkul tadi untuk kita nak tanam anak pokok, bayangkan macam mana besarnya lubang tersebut kan. Jom kita tengok macam mana dia buat. Ni adalah contoh penggunaan sudip tangan. Ni adalah contoh penggunaan sudip tangan. Ni adalah contoh penggunaan alatan seterusnya. Yang kelima ialah serampang tangan. Ada yang panggil serampang 3 mata, serampang tangan pun boleh. Okey, ianya fungsi untuk merumput dan menggembur tanah. Cikgu nak tanyalah, apa maksud merumput tu ya? Ya, betul. Merumput tu kita keluarkan rumput-rumput ataupun kita cabut rumput-rumput yang berada di sekitar pokok. Kita nak kena kemaskan kawasan sekitar pokok tu supaya rumput-rumput tu tak sama-sama hidup. Nanti dia bersaing dengan pokok yang kita nak untuk mendapatkan nutrien. Jadi pokok kita pun jadi kecil. Ini salah satu fungsi dia yang pakcik ni pegang. Dia memegang serampang tangan yang bergabung dengan cangkul. Ini salah satu fungsi dia yang pakcik ni pegang. Dia memegang serampang. Alatan yang keenam adalah gunting. Ini merupakan gunting besar yang digunakan untuk penanaman. Dia berfungsi untuk menggunting rumput ataupun lalang yang panjang ataupun dia nak membentuk landscape pokok renek supaya kelihatan cantik. Okey anak-anak, sila lihat bagaimana gunting pokok ini berfungsi. Dia boleh digunakan untuk menggunting rumput-rumput yang panjang. Kalau kat rumah tak ada mesin rumput, boleh guna gunting pokok ni ataupun kita panggil pemangkas untuk membersihkan dan memotong rumput-rumput yang tinggi. Selalunya ada kat rumah. Kalau dia sekolah, tukang kebun pun selalu guna untuk trim ataupun bentuk pokok-pokok renek di tepi-tepi jalan tu sebagai landscape. Alat yang seterusnya ialah kereta sorong. Kereta sorong ni berfungsi untuk mengangkut bahan seperti tanah, kompos dan tanaman dalam kebun. Okey, lihat bagaimana kereta sorong ini digunakan untuk mengumpul rumput-rumput kering ni. Okey, dan alatan seterusnya yang paling penting selain daripada menyediakan ruang tanaman, dia pun penting untuk keselamatan kita ialah sarung tangan. Sarung tangan ni sebenarnya
bukan sahaja penting dan perlu digunakan hanya pada penyediaan ruang tanaman tau. Dia sepanjang kamu berada di kebun ataupun di kawasan ruang tanaman ataupun sedang melakukan aktiviti-aktiviti perkebunan, kamu kena pakai sarung tangan sebab dia ni melindungi tangan dari cedera, kotoran dan kelembapan semasa melakukan kerja-kerja perkebunan. Sangat penting tau. Jangan lupa pakai. Ini contoh bagaimana sarung tangan ini berfungsi untuk membersihkan ruang tanaman. Dia guna sarung tangan. Dia tak direct pegang sampah tersebut dan masukkan dalam plastik sampah. Dapat? Okey, sampai di sini sahaja kita belajar berkenaan dengan jenis alatan perkebunan yang digunakan dalam penyediaan ruang tanaman. Cikgu harap kamu dapat sesuatu pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk follow cikgu untuk mengetahui lebih banyak berkenaan dengan pertanian. Jumpa lagi. Bye. Hari ini tekan subscribe biar tak lepas pembelajaran.